Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan, warisan budaya atau kebudayaan merupakan suatu agenda yang penting dalam kelestarian budaya secara menyeluruh. Warisan budaya boleh dilihat dalam dua jenis, iaitu ketara dan tidak ketara. Warisan budaya amat penting dan perlu dipertahankan dan antara perkara yang dilakukan adalah dengan penggubalan Akta Warisan Kebangsaan 2005. Namun terdapat perkara yang mampu mengancam kelestarian warisan budaya seperti bencana serta kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Oleh itu, warisan budaya ini perlu diberi perhatian, di mana warisan budaya juga melambangkan jati diri bangsa dan negara, kerana pembentukan jati diri amat berkait rapat dengan warisan budaya seperti kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Warisan budaya ini akan dikumpulkan dalam satu acuan yang menghasilkan satu bentuk kehidupan yang harmonis dan juga stabil. Oleh itu, pihak seperti UNESCO dan ICOMOS perlu mengambil tindakan yang sebaiknya, terutama dalam hal pengurusan warisan budaya. Hal ini bagi mengelak masalah seperti kepupusan atau kerosakan kepada warisan budaya. Oleh itu, pelbagai langkah atau kaedah yang telah diambil oleh UNESCO dan ICOMOS dalam perundangan warisan budaya bagi memberi perlindungan yang sewajarnya. Prinsip konservasi menyelusuri usaha-usaha yang giat dijalankan dalam menguruskan warisan budaya yang berpandukan kepada kaedah-kaedah yang dikeluarkan dan dibukukan oleh pihak ICOMOS dan UNESCO. Warisan negara yang mempunyai khazanah negara yang tidak ternilai harganya sewajarnya diuruskan dan dilakukan kerja-kerja pemeliharaan yang mematuhi akta, enakmen serta piawaian yang telah ditetapkan. ICOMOS dan UNESCO telah menyediakan akta, enakmen dan prinsip-prinsip konservatif dalam menjalankan usaha-usaha bagi memastikan khazanah berharga di negara ini sentiasa dipelihara dalam jangka masa yang lebih panjang serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tempatan. Di antara prinsip dan garis panduan di peringkat antarabangsa adalah seperti International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. Garis panduan yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa telah diluluskan oleh pihak ICOMOS dan UNESCO bagi memastikan garis panduan ini bermutu tinggi dan selamat diguna pakai. Malaysia telah menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam menguruskan warisan negara. Selain itu juga, dalam memastikan kelancaran menguruskan warisan negara ini, tanggungjawab memahami serta mendalami prinsip asas dalam menguruskan warisan negara amatlah dititik beratkan. Antara prinsip asas pengurusan warisan negara adalah mengenal pasti dan membahagikan keaslian sesuatu bahan tersebut kepada 4 aspek utama, iaitu menilai keaslian dari aspek seni binanya, keaslian bahan-bahan binaannya, keaslian pembinaan dan penciptaannya, keaslian teknik sama ada pemasangan atau pembuatannya. Sekiranya keempat-empat aspek ini dinilai dan difahami, nilai prosesnya menguruskan suatu bahan warisan itu akan lebih mudah kerana sudah ditapis terlebih dahulu bahannya serta menepati piawaian pengurusan bahan warisan di peringkat antarabangsa. Di samping itu juga, prinsip konservasi ini menitik beratkan 5 peringkat asas dalam proses konservasi yang bertepatan dengan piawaian yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa, iaitu peringkat yang pertama, penyelidikan awalan. Penyelidikan awalan merupakan peringkat bagi mendapatkan maklumat tentang bangunan yang hendak dipelihara dan persekitarannya yang merangkumi aspek sejarah, seni bina, pemilik atau penghuni bangunan dan juga sebarang kerja-kerja penyelenggaraan yang berkaitan. Seterusnya, peringkat kedua iaitu kajian kerosakan, merupakan satu kajian yang dilaksanakan ke atas bangunan yang hendak dipelihara dengan tujuan mengenal pasti tahap kecacatan bangunan tersebut. Manakala peringkat ketiga pula, penyediaan dokumen tender yang merupakan peringkat terpenting kerana segala keputusan berkaitan pendekatan pemeliharaan
telah dicapai oleh anggota profesional projek pemeliharaan yang terlibat. Seterusnya, peringkat keempat, kerja pemeliharaan bangunan. Peringkat ini merupakan peringkat pelaksanaan di mana aktiviti sebenar pemeliharaan akan berlaku, dan akhir sekali, peringkat kelima. Pengurusan dan penyelenggaraan tahap warisan merupakan pemeliharaan bangunan warisan secara dasarnya merupakan suatu proses yang berterusan dan bukan bersifat one-off. Pelancongan merupakan antara industri yang sangat lumayan dan memberikan keuntungan. Salah satu tempat menarik yang sering dijadikan destinasi pelancongan adalah tapak warisan bersejarah. Bagi melindungi tapak warisan bersejarah daripada menerima ancaman dan sebagainya, ICOMOS dan UNESCO telah mengeluarkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi untuk memastikan kelangsungan sesebuah warisan. Dasar dan perancangan pengurusan pelancongan adalah signifikan dalam pengurusan warisan budaya. Hal ini kerana pelancongan warisan merupakan sebuah bentuk pelancongan untuk melihat sejarah, kebudayaan, kesenian, alam semula jadi, artifak dan lain-lain. Pelancongan warisan juga merupakan sebuah sektor pelancongan yang menggunakan sejarah, kebudayaan dan kesenian sebagai tarikan utama. Oleh itu, dasar dan perancangan pelancongan perlu mengikuti prinsip-prinsip daripada ICOMOS dan UNESCO untuk memastikan tempat warisan tersebut dapat dilindungi sekaligus dapat dijadikan destinasi pelancongan kepada pengunjung. Dasar dan perancangan pelancongan perlu mengikut beberapa garis panduan. Antaranya ialah pengezonan, penglibatan masyarakat dan kemudahan fasiliti. Yang pertama, pengezonan. Pembahagian kawasan yang jelas antara kawasan yang boleh dilawat dan juga kawasan pemeliharaan akan mengurangkan risiko ancaman kepada tapak warisan. Perkara ini sangat penting untuk menggariskan kawasan yang dibenarkan dan kawasan yang dijadikan sebagai tempat pemeliharaan supaya zonisasi ini akan mengekalkan keseimbangan semula jadi nilai warisan. Pengezonan yang efektif yang diuruskan oleh pengurusan yang baik akan memenuhi kehendak dan memberikan pengalaman yang terbaik kepada pelancong. Hal ini kerana tidak semua tapak warisan dunia sesuai dikunjungi oleh orang ramai dalam jumlah yang banyak pada sesuatu masa. Jadi, di setengah tapak warisan perlu membataskan jumlah pengunjung. Jadi, pengezonan atau zonisasi ini sangat penting untuk mengekalkan semula jadi nilai warisan. Selain itu, yang kedua adalah penglibatan masyarakat dalam pelancongan. Penglibatan masyarakat tempatan bagi membolehkan industri pelancongan warisan dapat membangunkan kawasan tersebut secara menyeluruh. Program tempatan perlu diusahakan oleh pihak pengurusan warisan bagi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam industri pelancongan warisan. Seperti yang termaktub dalam piagam ICOMOS, program penafsiran warisan budaya harus mengikut kepentingan budaya warisan kepada masyarakat tempatan agar penjelasan mengenai sejarah dapat disampaikan dengan baik kepada mereka dan juga pengunjung. Promosi pengedaran dan penjualan kraf tangan tempatan dan juga produk lain harus memberikan pulangan sosial serta ekonomi yang sewajarnya kepada masyarakat tempatan. Hal ini juga akan menyebabkan penglibatan masyarakat dengan lebih aktif dan dapat membangunkan pelancongan yang lestari. Jaringan destinasi pelancongan juga akan lebih meluas dan signifikan bagi membangunkan pelancongan di kawasan sekitar tersebut. Terusnya, yang ketiga adalah kemudahan fasiliti. Kemudahan yang pelbagai akan memberikan kesenangan kepada pengunjung. Kerjasama pihak pengurusan dengan beberapa badan lain juga sangat penting seperti melibatkan industri kecil dan sederhana sebagai salah satu kemudahan yang disediakan seperti menyediakan kedai menjual makanan, cenderamata dan sebagainya akan membantu mempromosikan tapak warisan tersebut. Pengunjung boleh membeli cenderamata dan dijadikan sebagai kenangan dan perkara sebegini penting dalam industri pelancongan
yang bukan sahaja berfungsi sebagai kawasan bersejarah, malah sebagai satu destinasi pelancongan yang menarik. Oleh itu, kemudahan di tapak warisan juga merupakan satu aspek yang perlu dititik beratkan oleh pengurusan warisan untuk menyediakan keselesaan kepada pengunjung. Kaedah seterusnya yang diterapkan oleh UNESCO dan juga e-commerce dalam pengurusan warisan budaya adalah dengan program pembangunan iaitu penyediaan bengkel pengurusan. Sebelum membawa kepada kaedah yang seterusnya, perlu diingatkan bahawa pemeliharaan bangunan warisan budaya bagi warisan budaya ketara amat penting di dalam pembentukan minda generasi muda negara, terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Hal ini kerana bangunan warisan merupakan aset negara yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Oleh sebab itu, dengan terdapatnya bangunan warisan ini, maka generasi muda akan lebih menghargai dan peka kepada pembangunan sejarah negara. Perkara ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan serta pemusnahan terhadap bangunan atau monumen bersejarah. Oleh itu, pelbagai langkah boleh dilakukan bagi menyelamatkan bangunan, monumen, kepercayaan serta adat khususnya daripada perobohan dan pemusnahan. Dalam usaha melakukan kerja-kerja pemeliharaan, ianya perlu memahami beberapa prinsip kerja dan juga rangka kerja pemeliharaan warisan budaya terlebih dahulu. Oleh itu, terdapatnya kaedah tertentu yang telah diterapkan oleh UNESCO dan juga e-commerce. Antara kaedah yang diterapkan adalah mengadakan bengkel seperti bengkel pemeliharaan warisan negara, di mana ianya terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu pengenalan, pertengahan, lanjutan, seperti bengkel penilaian impak warisan, yang mana tujuan utama dijalankan adalah untuk meningkatkan kesedaran awam dalam usaha pemeliharaan bangunan warisan dan juga nilai keunggulan sejagat terutama bagi warisan budaya. Menerusi bengkel pemeliharaan warisan yang dijalankan, ianya akan melengkapi para peserta dengan pengetahuan yang secukupnya berkaitan dengan kerja-kerja penambahbaikan dan juga pemeliharaan bangunan warisan terutama untuk mengekalkan warisan budaya. Ditekankan juga berkaitan dengan prinsip pemeliharaan penerangan semasa peringkat teknikal, termasuklah keperluan serta garis panduan dari pihak yang bertanggungjawab di kawasan tempatan untuk menjalankan kerja-kerja pemeliharaan. Melalui bengkel penilaian impak warisan, maka wakil daripada mana-mana agensi kerajaan pemilihan tanah akan diperkenalkan mengenai laporan penilaian impak warisan yang akan memperincikan impak terhadap tapak pembangunan, pemeliharaan dan juga pengubahsuaian terutama bagi warisan budaya. Menerusi bengkel ini, para peserta juga boleh mempelajari prosedur yang diperlukan bagi menghasilkan laporan penilaian yang komprehensif serta bermutu tinggi. Setelah mengadakan bengkel, boleh dikatakan peserta telah mengetahui tentang prinsip asas pemeliharaan, maka sewajarnya kerja-kerja pemeliharaan atau pengurusan secara amnya akan dilaksanakan mengikut etika pengurusan yang sewajarnya. Etika pengurusan boleh dianggap sebagai pelengkap kepada prinsip asas pengurusan. Tanpa etika pengurusan, maka ianya dikuatiri kerja pemeliharaan yang dilaksanakan akan mengalami kegagalan dari segi prinsipnya. Berhubung dengan itu, antara etika pemeliharaan yang perlu dipatuhi ketika kerja pemeliharaan sedang dijalankan adalah antaranya keadaan bangunan warisan hendaklah direkodkan sebelum kerja pemeliharaan dijalankan, dan sebarang bukti tidak boleh dimusnahkan, dipalsukan atau dialihkan, serta sebarang kerja pemeliharaan hendaklah seminimum yang mungkin. Antara lain, etika yang diterapkan oleh e-commerce bagi langkah pengurusan adalah sebarang penambahan hendaklah tidak menonjol sehingga menukar kepentingan asal warisan budaya. Oleh itu, berdasarkan kepada program pembangunan iaitu bengkel pengurusan, ini dapat dikatakan bahawa setiap kerja pengurusan yang ingin dilakukan perlu dipatuhi kaedah yang telah ditetapkan oleh UNESCO dan juga e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Alia binti Sofian A176346 akan menyambung bagi pembentangan seterusnya. Bagi isi keempat, iaitu melalui program pendidikan dan pentafsiran warisan dunia. Yang pertama, melalui peranan pendidikan warisan dunia.
sebagai satu galakan kepada pihak pengurusan bagi melibatkan orang awam secara sukarela bagi bersama-sama membantu untuk melahirkan lebih banyak lagi warisan yang terdapat dalam sebuah negara. Program pendidikan ini disarankan agar dijalankan secara dua hala, iaitu melibatkan mereka yang pakar dalam bidang pengurusan bagi membantu orang awam dalam mengetahui cara-cara menguruskan warisan yang terdapat dalam sebuah negara. Malah, melalui peranan pendidikan ini dapat memberikan satu ilmu pengetahuan asas kepada orang awam dengan bimbingan pihak pengurusan agar dapat menguruskan sistem pengurusan dengan lebih baik. Seterusnya, melalui isi program pendidikan dan pentadbiran warisan dunia, bagi isi yang kedua iaitu pendidikan melalui pentadbiran laman web. Kita sedia maklum bahawa media komunikasi merupakan satu media yang penting dan mudah diakses dan digunakan dalam semua peringkat umur sama ada muda maupun tua. Melalui pendidikan pentadbiran laman web ini juga dapat memberikan satu kemudahan kepada orang awam bagi mengetahui kaedah yang betul dalam menguruskan warisan. Melalui laman web ini juga, pihak pengurusan boleh memberikan satu penjelasan dengan lebih mendalam secara terbuka mengenai kaedah-kaedah yang betul dalam menguruskan sesebuah warisan. Melalui laman web ini juga, pihak pengurusan disarankan agar memuatnai bahan bacaan dalam bentuk seperti artikel pendek, peta minda dan sebagainya yang mampu menarik perhatian orang ramai bagi mengakses laman web tersebut. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai satu pengetahuan umum kepada orang awam yang berminat untuk membantu menguruskan warisan yang terdapat dalam sesebuah negara. Seterusnya, bagi isi yang terakhir melalui program pendidikan dan pentadbiran warisan dunia, iaitu mentafsir sesebuah nilai warisan dunia. Tujuan bagi pentafsiran sesebuah nilai warisan dunia ialah bagi meningkatkan kesedaran, pemahaman serta sebuah penghargaan mengenai keperluan bagi memelihara dan memelihara sesebuah warisan. Penglibatan semua masyarakat dalam mengetahui nilai warisan ini dapat membantu bagi melancarkan lagi pengurusan warisan bagi melindungi dan menjaga warisan ini dengan lebih baik. Kerana dengan bantuan dari semua masyarakat akan menjadikan warisan ini dipelihara dalam jangka masa yang lebih lama. Kebanyakan pengurusan yang dijalankan ke atas warisan menggunakan kaedah saintifik iaitu maklumat diperolehi melalui kaedah penyelidikan dan kajian yang berterusan yang dijalankan dan lebih bersifat umum. Selain rujukan sumber ilmiah atau saintifik ini, pengurus juga perlulah mempertimbangkan melalui pengetahuan tempatan seperti adat, tradisi, cerita rakyat dan legenda yang diketahui oleh masyarakat yang tinggal di kawasan berdekatan dengan kajian yang dijalankan. Maka, dengan penambahan maklumat daripada kaedah saintifik dan pengetahuan daripada maklumat dari masyarakat tempatan dapat memberikan lagi pengurusan maklumat yang baik dalam menyampaikan maksud nilai sesebuah warisan dunia itu kepada semua masyarakat, terutamanya kepada pelancong yang datang bagi dijadikan ia sebagai satu ilmu pengetahuan baru mengenai warisan yang terdapat dalam sesebuah negara. Kesimpulannya, dapat dilihat pelbagai kaedah yang telah disenaraikan oleh ICOMOS dan UNESCO sebagai satu garis panduan umum bagi menguruskan warisan budaya yang terdapat dalam negara masing-masing. Pengendalian dan pengurusan ini tidak semestinya dilakukan hanya pihak pengurusan sahaja. Dengan melibatkan orang awam atau masyarakat setempat dapat membantu memperbanyakkan lagi warisan. Pengurusan yang sistematik dan teratur dapat memberikan sebuah warisan ini bertahan dalam masa yang lebih lama dan bagi memberikan satu gambaran kepada generasi akan datang bagi bersama-sama mengetahui warisan yang ada dan bersama-sama memartabatkan lagi warisan budaya ke tahap yang lebih baik dalam dekad yang seterusnya. Maka, dengan pengurusan yang baik dalam menjaga warisan dapatlah memberikan kita satu kebanggaan dalam sesebuah negara dan memberikan satu semangat bagi memperbanyakkan lagi serta membongkarkan lagi lebih banyak warisan negara. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.